Oke, hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, hari ini isu yang sangat-sangat menakjubkan dan yang menggemparkan, apa yang dikatakan Azam Baki kepada pemimpin-pemimpin politik, kepada parti-parti politik, kepada rakyat Malaysia pada hari ini. Penyelidikan berkaitan dengan rasuah ataupun pembahagian wang semasa berkempen akan dilaksanakan dan akan diambil tindakan dan akan ditelitikan buat masa yang terdekat ini. Okey, seperti mana yang telah kita tahu, baru-baru ini pada 3 Januari lepas, UMNO Terengganu memfailkan petition untuk membatalkan keputusan PRU 15 bagi kawasan Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman. Petisi itu mendakwa PAS merasuah pengundi dengan mengagikan bantuan kewangan daripada kerajaan negeri melalui inisiatif iPension, iBelia dan iStudent antara 15 dan 17 November 2022 yang lalu. Dan seperti mana juga yang kita telah tahu, yang tular baru-baru ini, apa yang dikatakan Hadi kepada rakyat bahawa itu adalah sumbangan ikhlas daripada partinya. Adakah itu sumbangan ataupun itu satu rasuah? Okey, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan yang menakjubkan pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini bantu saya tolong tekan butang subscribe dan bantu juga saya tolong sharekan video ini, kita kembangkan video ini, sharekan kepada seluruh rakyat Malaysia supaya mereka tahu bahawa isu-isu terkini, isu-isu yang panas, yang terhangat akan saya kongsikan di dalam channel ini buat anda semua. Okey, baiklah. Hari ini isu yang saya dapat, saya ambil daripada Malaysia Kini. Ianya berkata, kes rasuah disiasat ikut undang-undang, bukannya tafsiran individu. Dan izinkan saya untuk membaca artikel ini. SPRM akan menyiasat sebagai bentuk rasuah mengikut peruntukan undang-undang, bukannya berdasarkan tafsiran sendiri mana-mana individu, kata Ketua Pesuruhanjaya Azam Baki. Azam Baki berkata, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 menyatakan dengan jelas tafsiran membeli undi. Katanya, Seksyen 10 akta ini sangat jelas dan apa saja istilah yang digunakan orang untuk mempertahankan hujahnya hanyalah tafsiran peribadi. Panggil ia sedekah atau sumbangan, namun undang-undang melihatnya sebagai rasuah yang diberi kepada pengundi tanpa mengira sama ada pengundi yang memintanya atau tidak, katanya Azam Baki. Menurut Azam Baki juga, Seksyen 10 akta tersebut menjelaskan secara terperinci perlakuan rasuah sebelum, ketika dan selepas pilihan raya. Katanya, sama ada ia dilakukan secara langsung atau tidak langsung, atau calon sendiri yang memberinya atau ia diberi wakilnya, tidak menjadi perkiraan dalam perkara itu. Dia berkata, selepas tercetusnya pertikaian susulan kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa pengagihan wang tunai oleh parti tersebut kepada pengundi semasa PRU 15 adalah sedekah dan tidak melanggar peraturan pilihan Raya 15. Menurutnya, undang-undang hanya melarang calon atau wakil calon daripada membelinya. Saya ulang sekali lagi, ini sangat penting. Menurutnya, undang-undang hanya melarang calon atau wakil calon daripada membelinya. Dan pada 3 Januari lepas, UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU 15 baru-baru ini bagi kawasan Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman.
Petisi itu mendakwa PAS merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan keuangan daripada kerajaan negeri melalui inisiatif iPension, iBelia dan iStudent antara 15 dan 17 November 2022 yang hanya beberapa hari sebelum PRU15 berlangsung. Seperti mana juga yang telah saya sampaikan di dalam channel ini dan seperti mana juga yang telah saya ingin kongsikan, ingin mengetahui pertanyaan atau jawaban dari Anda, pandangan dari Anda, bahwa adakah ini satu rasuah atau sumbangan, dan bagaimana dengan golongan-golongan B40 ataupun penduduk-penduduk pendalaman yang keluar ingin mengundi. Jika mereka tidak diberi bantuan ataupun tidak dibagi sedikit untuk pengisi minyak, untuk mereka keluar dari kampung untuk pergi ke tempat mengundi, jika mereka tidak ada uang diberikan daripada parti, bagaimana mereka ingin menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang rakyat untuk mengundi? Dan apakah jalan penyelesaian yang patut diambil dan diberikan oleh kerajaan berkaitan dengan penduduk pendalaman yang sangat-sangat sukar keluar daripada kawasan kampung untuk pergi mengundi? Kita paham, jika penduduk tidak mempunyai uang untuk mengisi minyak ataupun untuk menyewa kereta ataupun untuk menumpang kereta orang, tidak ada uang, bagaimana mereka mau bergerak untuk pergi mengundi? Ini satu persoalan yang saya ingin tanyakan kepada Anda yang melihat channel saya ini. Anda jangan lupa tinggalkan komen Anda berkaitan dengan apa yang telah saya kongsikan dan saya telah sampaikan pada hari ini buat Anda semua. Oke, baiklah. Setakat itu saja info-info rasmi, info-info ringkas yang saya dapat pada hari ini, lebih kurang 10 menit yang lalu. Dan kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Anda jangan lupa tinggalkan komen Anda berkaitan dengan apa yang telah saya kongsikan dan saya telah sampaikan pada hari ini buat Anda semua. Oke, baiklah. Setakat itu saja info-info rasmi, info-info ringkas yang saya dapat pada hari ini, lebih kurang 10 menit yang lalu. Dan kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.